Okey, ini tajuk dia. Bagaimana selesaikan tugasan menaja minimal 5 orang dalam Live Good. So, lebih kurang 40 minit yang tu kita akan kupas this topic. How to sponsor at least 5 people. Kerana ini adalah tugas tugas penting, tugas yang utama everybody, setiap orang. Sebagai contribution, sebagai dia punya kontribusi, sumbangan dia kepada kemajuan diri dan juga kemajuan tim. Okay, sebab bisnes kita ni bisnes yang berbentuk jemaah. Kita kena buat kerja sedikit. Kerja tidak banyak, tuan-tuan. Okay. Kerja dalam Live Good ni sebenarnya tidak banyak. Secara hakikat yang sebenarnya, kalau kita nak berjaya dalam Live Good ni bukan kerja berat, tidak berat. Tetapi memerlukan kerjasama. Tidak berat tapi perlukan kerjasama. Bukan individu. It is not individu punya kerja. Tapi berkelompok. Kerja yang berkelompok, kerja yang berjamaah, di mana everybody buat kerja sedikit. Masing-masing buat kerja sedikit. Tetapi dia punya result, dia punya the end result, itu kita boleh berjaya kalau everybody bergabung tenaga memberikan sumbangan yang sedikit itu. Sumbangan yang sedikit itulah yang kita panggil tugasan menaja minimal 5 orang. That's what it means. Okay? Sumbangan yang sedikit itu apa? Sumbangan sedikit itu maksudnya setiap orang kita perlu bawa 5 orang. Now, Sifu tunjukkan. Okay, slide ini slide ini adalah slide yang untuk mengajar kita about tugasan itu. Okay, everything bergantung kepada kerja ini. Okay, kalau kita nak berjaya dalam bisnes Live Good, this is the core. Ini core dia, ini dia punya asasnya, batu batanya, batu bata dia tu kan. Kalau building, kalau bangunan tu batu bata dia ni. Kalau tidak ada batu bata, mana boleh ada bangunan? Bangunan tidak boleh terbina kan kalau tidak ada batu bata. So this is batu bata dia dalam network. Dalam network kita, dalam kita membina network kita tu, because the empire bisnes kita ni ialah network. Dan network itu dia punya asasnya ialah ini. Everybody contribute 5 people. Okay, masing-masing membawa, memperkenalkan. Sibu punya bahasa. Sibu punya bahasa di sini ialah membawa.
Membawa. Membawa dengan kasih sayang. Membawa dengan kasih sayang. Kasih sayang tu love lah. To invite other people, mengajak orang, membawa orang, to influence, to mempengaruhi orang, dengan love, dengan kasih sayang. Bermakna jiwa kita tu mesti kita isi dengan kasih sayang, rasa kasih sayang. Semasa kita invite, semasa kita usahakan untuk membawa orang lain itu, minimal 5 orang, dan ini kita lakukan step by step, bukan serentak 5. Kan, kalau kita mampu buat serentak 5, okey saja. Tapi biasanya bukan begitu, kan. Biasanya yang terjadi ialah bukan serentak 5, biasanya satu persatu, one by one. Kecuali kalau tuan-tuan bertaraf, kalau tuan-tuan bertaraf seorang influencer atau seorang leader, mungkin boleh serentak, mungkin boleh serentak 5, mungkin boleh serentak 10, maybe 20 simultaneously, serentak dalam satu masa. Contoh, tuan-tuan buat seminar. Kalau kita buat seminar, kita boleh sponsor serentak, direct sponsor boleh serentak. Kalau 20 orang nak join, 20 orang tu direct. Tapi itu biasanya kita lakukan dalam bentuk seminar ataupun ada program lah, ada event boleh berlaku gitu. Tapi biasanya kalau kita invite seorang-seorang, bermakna dia akan jadi seorang-seorang. Jadi itu yang selalu berlaku begitulah, one by one. So tidak kisah berapa lama ni tuan-tuan nak bring in these 5 people. Ini contoh dalam slide ni 5 orang ni. Anda ni, you invite these 5 people. Sipu letak di sini sahabat. Perkataan dia sahabat. Sahabat 1, sahabat 2, sahabat 3, sahabat 4, sahabat 5. Kerana bila kita kata sahabat itu melambangkan we know those people. Kita kenal orang itu. So they are dari dalam kalangan kita punya hot list. Okay. Jadi strateginya kita nak dapatkan 5 orang ini ialah kita mesti ambil nama-nama mereka ini, kita senaraikan nama-nama who are this potential 5 orang yang masuk dalam aku punya network direct sponsor ni, kan. Di mana mereka itu, siapa mereka itu tuan-tuan kena list down. Tuan-tuan kena bagi masa, siapkan satu masa di mana tuan-tuan senaraikan. Dia tidak boleh random. Dia bukan random. It is not random. It is a plan. Benda yang dirancang. Jadi benda yang dirancang itu kita kena rancang. Okay, jadi kita senaraikan. Siapa saya punya senarai hot list. Starting there, kita kena start dari situ. To get my 5, to get my 5 ni, kalau tuan-tuan belum ada 5 lah. Untuk dapatkan saya punya 5 orang yang menjadi direct sponsor saya,
Saya kena start daripada membuat senarai nama. Kena tulis nama-nama itu. Okay. Buat senarai nama. Senarai nama itu bukan 5. Kita nak dapatkan 5. Tidak bolehlah 5 saja. Dia tidak akan 100%, tuan-tuan. Okay. Jadi nama tu kena panjang. Senarai nama tu kena panjang, tuan-tuan. Okay. Contohnya 50. Contoh. Ada 50 nama, senarai nama dalam senarai ni ada 50. Orang-orang ni saya kenal dan mereka tu kenal saya. Okay, kenal sungguh lah. Kenal sungguh lah. Kan? Hot list ni, hot list tuan-tuan, makna hot list maksudnya orang yang kita kenal sungguh-sungguh kenal, dan mereka juga kenal kita sungguh-sungguh. Maknanya tahap kenal tu tinggi, tuan. Tahap kenal tu tinggi. The relation is hot. Itu namanya hot list. Okay? The relationship itu hot. Maksudnya kenal sungguh lah. Okay? Contohnya our best friends. Contohnya our family lah. Keluarga. Family members. Itu hot list. Kita punya kawan-kawan rapat. Itu hot list. Okay, rakan sekerja, rakan surau, rakan bermain bola, rakan club cycling, club apa tu? Cycling, basikal, apa-apalah, kelab marhaban ke kelab yang kita rapat, hubungan itu rapat. Okay? Dia kena bermula dari situ. Dari situ. Untuk dapatkan lima orang ini. Ya. Kena rancang. Kena ambil mobile phone tu. Kena ambil handphone tu. Kan? Okey. Dalam handphone ni ada berapa nama? So, siapa yang rapat dengan aku, tulis. Okay. Bila kita tulis tu, tulis saja dulu. Tulis saja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 50 ke berapa ke 100 ke. It can be 100. Boleh jadi 100. Okay. Lepas kita tulis itu, bagusnya tuan-tuan tulis kalau pandai dalam Excel, tulis dalam Excel lah. Ya, dalam komputer lah, tuan. Okay. Kalau tidak pandai, tulis dalam buku lah. Tapi kalau bagusnya tulis dalam komputer. Tulis nama dulu, lepas tu tuan-tuan susun semula. Kalau dah habislah nama tu, tuan-tuan susun semula. Susun semula ikut kekuatan. Okay, ikut kekuatan. Di mana dia punya probability, dia punya chance untuk dia join kita dalam live group ini tinggi. Okay, jadi tuan-tuan boleh nilaikan. Dan si Ahmad ni, rasanya si Ahmad ni, kalau aku ajak dia ni, dia mesti setuju punya ni. Maksudnya itu tinggi lah. Okay, dia punya status Ahmad itu kena letak di atas, number 1 ke number 2 ke, yang atas. Jadi susun ikut the potential orang itu join. Sebab kita kenal mereka kan. Daripada the highest to the lowest. Okay, the highest di atas, yang the lowest tu paling bawah lah. Okay, kena tulis dan buat appointment. Kalau boleh jumpa ni, okay, kena buat appointment. Kalau tidak boleh jumpa, jauh lah. Kalau jauh kan, tak boleh jumpa ni. Jadi tuan-tuan kena buat cara long distance lah.
Kena buat cara long distance. Cara long distance tuan-tuan, dia banyak cara. Sama ada tuan-tuan WhatsApp, okay, call, WhatsApp atau call, atau tuan-tuan buat Zoom meeting. Zoom meeting one to one. Boleh juga. Okay. Apa-apa bentuk long distance lah. Okay. Kena set masanya. Kena set masanya. Dan kena tulis. Kena tulis. Okay, dia punya appointment tu, dan kena tulis dia punya result. Okay, selepas kita buat action, selepas kita buat tindakan untuk hubungi dia tu, apa dia punya feedback. Okay, apa dia punya result lah. Keputusannya apa. Aku dah jumpa dia. Kan, aku dah jumpa dia di kedai mamak, kan, jam berapa, tarikh berapa, dah jumpa dah. Jadi tulis resultnya apa. Dia join ke, dia kata tunggu dulu ke. Okay. Kena tulis tuan. Sebab kita kena manage, kita kena uruskan kita punya aktiviti sponsoring ini. Kita kena manage ni tuan. Your action of inviting people to live good. Kerana ini adalah kerja asas setiap orang yang mau buat bisnes live good. Semua orang kena buat. Okay, jadi benda ni benda serius. Benda yang serius ni. Jadi kita kena uruskan tu. Okey, aku dah buat senarai nama, aku dah buat appointment, aku dah jumpa, aku dah sampaikan dah. Kan, 1 jam aku jumpa dia. Okey, dindong. Kan, akhirnya apa? Tulis entah. Akhirnya apa? Dia setuju? KIV? Apa dia? Okay. Daripada situ kita boleh tahu tuan-tuan, daripada tindakan kita itu, kita boleh buat susulan kalau belum, kalau dia punya respon belum buat keputusan, dia kata okey bagus. Contoh dia kata bagus, live ni bagus, tapi aku ada masalah kewangan ni. Contoh, aku belum ada duit 255 ni. Okay? Jadi benda tu belum close. Kalau dia kata, okey, bagus. Oh, nampak bagus bisnes ni kan. Aku join lah sekarang. Dia boleh jadi begitu. Okay? Jadi result itu boleh terjadi apa-apa tuan. Kita tidak tahu. Resultnya. Kita buat kerja saja. The result kita serahkan kepada Tuhan. Just do the action dengan kasih sayang. Just do the action dengan kasih sayang, dengan mukhlisin, dengan ikhlas. Aku buat kerja ni lillahi ta'ala. Aku buat kerja ni lillahi ta'ala. Aku nak tolong sahabat aku ni. Sahabat 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang sahabat aku ni, aku nak tolong mereka ni. Dalam hati aku, niat dalam hati aku nak tolong mereka ni. Nak tolong apa? Itu misi setiap ahli live good. Ni tuan. Yang sebelah kanan ni. Okay, dalam hati kita nak sampaikan live good ini kepada dia kerana lillahi ta'ala lah.
Kerana Allah, kena nak bantu mereka. Jadi apa nak bantu? 5 kebebasan. Aku nak sahabat aku ni bebas kewangan. Aku nak sahabat aku ni bebas kesihatan dia. Aku nak sahabat aku ni bebas masa dia. Aku nak sahabat aku ni bebas lokasi dia. Aku nak sahabat aku ni bebas asosiasi dia. Itulah kebebasan, 5 kebebasan yang kita nak dia perolehi dengan dia ikut sebagai salah seorang ahli community global live good. Okay? Lillahi ta'ala. Kalau tuan-tuan nak pahala kalau nak pahala tuan-tuan, dia kena ada tu di sudut hati tu, kan, di sudut hati kena ada lillahi ta'ala. Okay? Ada pahala, kan? Jadi siapa saja orang-orang yang dalam senarai nama yang kita senaraikan itu, kita akan take action from the highest to the lowest. Kalau kita buat benda ni tuan-tuan ya, secara profesional, secara betul lah. Kalau kita buat benda ni secara betul, 5 orang ini senang saja. Nak dapatkan 5 orang ni senang kalau kita buat cara itu. Tuan-tuan akan dapat tu 5 orang itu. Okay? Tapi buat secara betul. Buat secara betul. Jangan cincai. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni dia peluang itu sekali je. Biasanya begitulah, sekali. Kita diberi peluang itu untuk sampaikan. Okay? Kita diberi peluang tu untuk sampaikan tu. Biasanya sekali itulah peluang kita tu. Macam kita pergi interview. Ini macam-macam. Contoh kita nak apply kerja. Kita nak apply kerja contohnya. Okay, jadi kita ada satu peluang. Kita ada satu peluang masa interview tu, masa temuduga berhadapan dengan temuduga tu, masa itulah kita ada peluang untuk sampaikan potensi diri kita supaya pegawai yang temuduga kita tu nampak kemampuan kita untuk layak kepada kerja yang di-offer, kerja yang ditawarkan tu. Dia ada satu kerja tu tapi yang nak apply ramai. Kan kerjanya tu satu, tapi yang nak dapatkan posisi itu ramai. Jadi kita bertanding tuan. Kita bertanding untuk dapatkan, untuk rebut posisi itu. Dan engkau ada satu peluang saja. Tidak ada peluang kedua, ketiga, keempat, tidak ada. Satu peluang saja untuk give the best. Untuk tuan-tuan sampaikan, tuan-tuan punya kemampuan supaya penemuduga itu nampak kita yang paling sesuai. Tidak ada peluang lain. Okay, sama bila kita nak buat appointment, bila kita nak buat appointment, nak jumpa orang ke apa ke, atau nak berwhatsapp ke, nak bercalling ke, kita ada satu peluang tu tuan-tuan. Okay, jadi tidak boleh main-main, tidak boleh sembrono. Kena rancang betul-betul. Kena rancang betul-betul. Sebab aku nak dapatkan 5 ni. 5 ni tak ramai sebenarnya. 5 tu tidak ramai. Kan? Just 5 fingers. 1, 2, 3, 4, 5.
Kan boleh dibilang. Jadi tidak ramai. Tapi kalau kita tidak buat sungguh-sungguh, walaupun tidak ramai, tidak mampu kita buat. Kita tidak mampu untuk buat. Kalau tidak sungguh-sungguh, kesungguhan itu penting. Okay? Kerana benda itu dapat dirasakan oleh orang yang di depan kita tu. Orang yang kita nak ajak tu. Jiwa dia, tuan-tuan. Dia punya deria dia tu. Setiap manusia ada deria dia kan. Mata dia, telinga dia. Deria dia, hati dia. Hati dia tu menerima gelombang. Hati dia tu menerima gelombang kau. Kan? Gelombang hati ni, tuan-tuan. Penting. Jadi kesungguhan itu datang dari situ, daripada gelombang hati kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, gelombang yang kita sampaikan kepada dia tu, dia boleh detect, dia boleh rasa. Dia ni tidak serius, tidak ni, dia boleh rasa tu. Okay, jadi kalau gelombang tak kuat, most of the time dia tidak akan join. Dia tidak rasa benda tu dalam jiwa dia. Okay? So, ini menyeronokkan sebenarnya, tuan. Kerja ini kan, kerja mendapatkan 5 orang ni, ini menyeronokkan ni, tuan-tuan. Sebenarnya, kerja ni kerja bagus. Okay? Tugasan ni tugasan yang bagus. Jangan jadikan dia beban. Kalau engkau rasa beban, itu yang menjadikan engkau tak boleh sponsor orang. Sebab engkau rasa beban, your heart tidak selesa kan. Hati engkau tidak selesa. Jadi engkau tak seronok. Tidak menyeronokkan kan. Orang yang kau ajak pun dia tak rasa keseronokan. Dia rasa macam beban pula. Sebab engkau rasa beban. Kan? Engkau rasa beban, dia pun rasa beban. Tak maulah kan. Aku tak mau join lah. Kalau tuan-tuan lah yang interviewer, penemu duga, engkau penemu duga kan. Engkau nakkan orang yang kau nak pilih tu mesti orang yang menyeronokkan. Orang yang selesa, orang yang fun, orang yang happy. Bukan orang yang gugup, bukan orang yang tidak selesa masa interview. Kita nakkan orang yang selesa. Dan orang yang bersemangat kan. Sama, tuan-tuan. Sama. Kalau kita nak ajak orang itu akan tengok dari dia akan sense your feeling. Dia akan sense tu. Okay? Dia akan detect engkau punya feeling. Kalau engkau punya feeling is not fun, dia pun tidak rasa, tidak teruja lah untuk ikut. Tidak teruja untuk ikut. Okay, that's why I create this slide. How do we promote live good? Ini dalam bahasa Inggeris lah. How do we promote live good to other people in the world? Dalam bahasa Malaysia, macam mana kita nak sampaikan live good ini kepada orang lain di dunia ini? So, Sibu Ganesh answer, my dear friend, wahai sahabatku, pertamanya, fill your heart with a lot of love. Bahasa Malaysianya itu fill your heart, maksudnya masukkan ke dalam jiwa engkau itu. A lot of love, rasa cinta yang banyak. Rasa cinta yang besar. Towards other people, kepada orang lain.
regardless religion, tidak kisah agamanya. Jangan memilih-milih. Tidak kisah apa agamanya. Ethnicity itu adalah bangsanya, budayanya, sukunya. Itu semua ethnicity lah. And nationality, dan warga negaranya, orang Nepal kah, orang Bangla kah, orang Indon kah, tidak kisahlah. Now bila you are engaging in conversation, bila engkau dalam suasana berbual, ingat sponsor itu berbual, dengan orang lain, perasaan cinta itu, perasaan kasih sayang itu yang ada dalam hati engkau dapat dirasa oleh hati orang yang kita nak ajak itu. Jadi yang pertama ialah kita kena sediakan jiwa kita kena ada rasa cinta kepada orang lain. Kena ada rasa besar nak bantu orang. Kalau tidak ada, susah tu. Kan aku tak kisah orang lain. Yang penting aku saja. Susah tu kan. Kita kena ada jiwa yang besar. Kena ada jiwa yang prihatin. Kena ada jiwa yang nak melihat orang lain senang. Dalam jiwa kita. Itu persediaan kita. Dalam kerja nak sponsor orang. Sebab tu saya kata kerja sponsor 5 orang ni tuan, dia seronok. Hidup kita akan jadi seronok tu. Kan? Tu yang pertama. Secondly, maksudnya yang kedua, learn everything about live good. Kita kena belajar tuan-tuan serba apa saja ilmu yang berkaitan dengan live good. Kita kena belajar tu. Kena ada masa tenaga kita untuk kita belajar pasal marketing plan, pasal konsep community kita ni. Kena belajar pasal produk-produknya. Kena belajar macam mana nak buat sponsoring. Kena belajar macam mana sistem back office-nya itu. Everything about live good, kita kena belajar. Dan selepas tu, kita kena teach. Kena didik orang-orang yang kita introduce itu. Yang kita kenalkan tu. Mesti ada transfer of knowledge antara kita dengan orang yang kita nak invite. Mesti ada transfer of knowledge. Kan? Kalau tidak, masalah tu. When the land of the heart is fertile. Maksudnya bila tanah, ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan ni. Bila tanah di hati prospek kita itu, tanahnya subur, whatever, apa saja, seed itu ialah benih. Jadi apa saja benih yang kita campakkan ataupun yang kita tanam di tanah hati rakan kita itu akan tumbuh. Kerana tanahnya subur kan. Akan tumbuh. Nah, maksudnya apa tu? Apa maksud? Maksudnya tadi itu, tuan-tuan. Kenapa kita mulakan dengan love? Kenapa kita mulakan dengan kasih sayang? Karena itu adalah untuk
menyuburkan tanah hati sahabat kita itu. Love itu umpama baja. Love itu umpama air yang akan menyuburkan hati kawan kita tu supaya dia boleh accept apa yang kita sampaikan. Kalau hati dah terbuka, kalau hati dah tertawan kan, apa yang kita kata tu dia akan accept, dia akan terima. Tapi kalau hatinya tertutup, apa yang kita kata pun tidak akan dia terima. Kalau tanahnya kering kontang, kan, tidak subur, apa yang benih yang kau tanam matilah, tuan-tuan. Tidak akan tumbuh. Okay, because there is no love. There is no love in the heart. Okay, so itu dia tuan-tuan. Jadi persediaan kita tu mestilah kita sampaikan benda ni mesti ada relationship. Sebab tu Ibu kata mesti mulakan dengan hot list. Kerana hot list itu ada sudah perhubungan. Tanah itu dah fertile dah. Tanah itu dah subur dah sebab ada perhubungan antara anda dengan dia kan. Kalau call list, orang yang kita tidak kenali, dia tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Tidak ada hubungan. Hati masih kosong, tidak tahu. Jiwa tu tidak ada lagi, tuan-tuan. Tidak ada hubungan lagi. Jadi itu agak sukar. Agak sukar. Perlu banyak kerja untuk suburkan tanah dia tu. Okay. Right? So thirdly yang ketiga. Yang ketiga ialah duplicate. Duplicate what? Duplicate the process. Proses yang tadi tu, yang pertama, kedua ni. Itu yang kita ajar pada tim kita. Duplicate this process. Kalau tidak, tuan-tuan terawang-awang. Terawang-awang maksudnya kau tak tahu macam mana nak sponsor orang. Dah 1 bulan dah. Dah 1 bulan dah, belum ada lagi sponsor. Dah 2 bulan dah, dah 3 bulan dah. Belum ada lagi sponsor. Okay? Sebab engkau tidak buat senarai engkau tidak buat action, buat appointment, engkau tidak jumpa, tidak laksanakan engkau punya appointment. Engkau tidak buat kerja susulan selepas engkau punya tindakan. Kalau orang tu tidak berjaya, jangan give up. Benda tu masih boleh diteruskan. Kadang-kadang 2 kali, 3 kali baru dia join. Kadang-kadang begitu. Ada kadang-kadang sekali appointment dah dia join. Tapi kadang-kadang tidak begitu. Beberapa kali. Okay, so ini secara dasarnya cara nak sponsor. Secara dasar beginilah, tuan. Okay. Seronok sebenarnya. Kalau kita buat properly, seronok kan. Jumpa, alhamdulillah kawan kita si Hamidah. Hamidah kata, okey bagus, aku nampak bagus ni. Okeylah aku join lah. Kan? Bila dengar tu aku join lah. Seronok, tuan-tuan. Okey, rasa jiwa kita, hati kita rasa seronok. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Tuhan buka hati si Hamidah ni, join aku dalam Live Good. Kan, niat aku memang nak bantu dia. Alhamdulillah, dia dibuka dah hati dia. Kan, dalam bulan Ramadan pula tu. Okay. So, kerja ni bukan pressure. Kerja ni seronok. Jangan rasa pressure. Kalau rasa pressure memang susah. Engkau punya kerja tu akan jadi susah, tuan-tuan. Jangan rasa tertekan. Mesti rasa seronok. Okay. Bila buat kerja sponsoring ni. 5 je, bukan banyak pun. Bukan ramai pun, 5 je. Okay, minggu ni aku mesti sponsor 1 orang. Ada appointment aku 3. Minggu ni 3 pemain aku ni. Si Ali, si Ahmad, si Zaitun. 3 orang.
Lain-lain hari lah. Dah ada 3 orang appointment aku ni. Dah ada set dah. Jumpa 3 orang, 1 join. Alhamdulillah, syukurlah. Bermakna 1 minggu 1. 1 minggu 1 kan. Tapi 3 orang dalam seminggu tu jumpa 3 orang. 1 join, 2 tidak join. KIV. Bukan tak join, KIV dulu. Okay. Bukan maksudnya dia tak mau. Dia kata tunggu dulu sebab apa, duit tak ada. Tunggu gaji. Kata dia mungkin tunggu gaji kan. Jadi tidak close, tapi tidak apa, dia masih open. Okay. Masih open. So 5 je tuan-tuan. 5 sahaja, 5 orang saja yang kita kena bring in. As a minimum lah, minimal lah. Okay, kalau lebih 5 tu lagi bagus. But at least aku kena selesaikan tugas aku ni 5 orang. Sama ada aku buat dalam masa sebulan. Kalau aku boleh buat dalam masa sebulan, alhamdulillah lah kan. Okay, kalau kita boleh buat dalam masa sebulan, aku boleh introduce 5 sebulan. Kalau average secara purata dalam tim aku ni mampu secara purata, semua orang boleh sponsor 5 orang dalam masa 30 hari. 30 hari. Dia jadi macam ni tuan. Okay, 5, 25, 125, 625, 3,000, 15,000, 78,000, 300,000, 1.9 juta, 9.7 juta. Ini yang dipanggil duplication, yang sebab kata tadi tu, duplikasi. Kerja duplikasi. Duplikasi apa? Duplikasi 5. Everybody doing the same thing. Bawa 5. Okay, jadi slide yang ini menunjukkan kehebatan kerja sponsor 5, masing-masing sponsor 5 ni tuan-tuan. Tidak lama, 10 bulan saja. 10 bulan saja ada 12 juta orang dalam tim. 12 juta orang. Kan ramai tu. Baru 10 level. 10 level. Dah ada 12 juta. Ingat kita punya marketing plan ni dia bukan 10 level. 10 level itu fast start. Tapi matching bonus bukan 10 level, dia ratusan level. Beratus-ratus level pun boleh makan lagi. Tapi nak tunjukkan di sini kuasa yang saya buat ajar malam ni yang pasal masing-masing bawa 5 ni, kekuatan dia. Dalam masa yang singkat kita boleh memiliki kumpulan yang besar. Okay? Jadi peranan kita is bawa 5. Yang kita boleh jaga ialah level 1, level 2. Sikit-sikit yang lain-lain lah. Kalau kita ni seorang leader. Kalau kita seorang leader, of course tugas kita ialah memantau keseluruhan tim. Tetapi kerja yang utama kita ialah yang level 1, level 2. Level 1 orang yang kita bring in, kita yang masukkan. Jadi memang kerja kita. Tu. Yang level 2 ni kita kena contribute dari segi apa? Dari segi bantuan. Bukan sedekah orang, bukan. Bantuan apa? Bantuan closing, bantuan presenting, bantuan bagi semangat kepada 5 orang ini untuk dia pula mendapatkan dia punya 5. Jadi kita mesti ada sumbangan tenaga untuk bantu kawan 5 orang itu. Bukan biarkan dia seorang-seorang, tidak. Okay? So kita kena sembang dengan dia. Okay, how macam mana engkau dah buat dah senarai nama?
Kita kena ajar macam mana kita buat kerja, kita kena ajar dia supaya dia juga buat begitu, dan dia juga buat appointment, dia juga laksanakan dia punya action untuk jumpa atau berhubungan dengan orang yang dalam senarai itu. Sama ada kita perlu sama-sama dengan dia atau tidak, bergantung kepada kawan kita tu. Kalau dia kata, okey, bantu saya sama-sama kita jumpa, bantulah. Okay? So, tanggungjawab kita tu. Yang level 1, level 2 tanggungjawab kita. Level 3 itu, tengok pandai-pandai tuan-tuan nilaikan. Okay? Pandai-pandai kita nilaikan. Kalau kita boleh juga bantu lah. Itu dah cucu kita tu. Level 3 kita cucu, apa itu, cicit kita kan. Cicit dah. Level 3 cicit dah tu. Jadi tugas utama kita ialah yang direct dengan kita dan juga yang level 2. Umpama macam anak dan cucu. Jadi kita kena jaga. Level 3, level 4, level 5 tu kerja. Kerja kita punya level 2 punya kerja. Kerja level 1 kita punya kerja. Jadi itu duplikasi. Okey. Kalau ini berlaku tuan-tuan, tuan-tuan capai pangkat diamond dalam masa 5 bulan saja. Kalau everybody buat kerja ini, masing-masing sponsor 5 dalam sebulan. Kalau semua buat kerja itu, okey, kerjasama yang padu, 5 bulan je dah capai pangkat diamond dah. Sebab apa? Dah ada 3,905 orang dalam tim. Kalau semua orang sponsor 5, kita ada 3,905 orang dalam tim. Dah cukup lebih dah. Sebab kita perlukan 2,500. Nak capai pangkat diamond tu, kita perlu ada 2,500. 3,905 orang. Ni dah lebih dah. Okey. Crown dalam masa 6 bulan. Dah crown dah. Belum. Dalam masa 7 bulan. Dia bukan di sini. Dia kena 50,000 tu. Jadi bulan 7. Bulan 7 dah crown. 50,000. Dia kena 50,000 ke atas. Okey. Jadi slide ni nak tunjuk kita the power of duplication. Duplication of 5. Masing-masing bring in 5. Masing-masing sponsor 5. Yang boleh lebih. Tapi kurang-kurangnya pun 5 lah. Yang boleh lebih, biarkan lebih. Okey. Kalaupun tuan-tuan, 5 orang tu 2 bulan. Okey, aku boleh contribute 5 orang ni tapi 2 bulan. Okey tak? Okey juga. Okey juga tuan-tuan. Tuan-tuan capai diamond dalam tempoh 10 bulan. Okey. Diamond dalam tempoh 10 bulan tu, kira cepat tu. Cemerlang tu. Okey. 2 bulan baru dapat 5. Okey. Sangat-sangat okey. 60 hari. 60 hari baru aku dapat 5 orang. Kalau semua orang macam tu, secara puratannya macam tu, kita jadi diamond dalam masa 10 bulan je. Tak sampai setahun. Tidak sampai setahun kita dah capai pangkat diamond, income RM40,000 setiap bulan. Di atas RM40,000 setiap bulan dengan pangkat diamond itu. 10 bulan sahaja. Kalau semua orang sponsor 5 dalam 60 hari. Bukan 30 hari, 60 hari. Okey juga. Bukan okey lagi, cemerlang tu.
Okay, kalau 3 bulan. 3 bulan tuan-tuan, kita ambil masa 15 bulan. Kita ambil masa 15 bulan untuk capai pangkat diamond. Okey. 15 bulan tu okey. Okey. Jadi 3 bulan baru dapat 5 orang. 90 hari. 90 hari tempohnya untuk aku dapat 5 orang. Okey. Janji engkau dapat 5 orang. Okey. Okey. Jadi kalau tim kita purata dalam tim kita ni ialah satu orang boleh introduce 5 orang. Boleh taja 5 orang tapi ambil masa 3 bulan. Baru capai 5 orang. Okey, boleh, bagus, okey, acceptable, diterima. Okay, sebab apa 15 bulan engkau jadi diamond dah? Kan? Cepat tu. 15 bulan jadi diamond tu cepat tuan-tuan. Cuba engkau kerja 40 tahun pun engkau tak dapat income 40,000. Kan? Engkau mula kerja umur 20 tahun. Engkau pension 60 tahun. Gaji engkau tidak akan sampai 40,000 sebulan tuan-tuan. 40 tahun bekerja. Okey, ini dalam live good. Modal engkau 255. 15 bulan engkau capai pangkat diamond. Kerja engkau bawa 5 orang dalam masa 3 bulan. Baru dapat 5 orang. 15 bulan engkau capai pangkat diamond. Income engkau setiap bulan lebih 40,000. Sampai mati. Mati pun anak bini engkau ambil bonus tu. Bersambung. Engkau mati pun duit itu masih diperoleh oleh keluarga engkau. Weh, bagus tu kan? Okay. Jadi pokoknya ialah kita buat itu walaupun dia lambat 3 bulan baru dapat 5, tidak apa. Yang penting kita buat. Yang penting ada 5 tu. Jangan tidak ada tuan-tuan. The problem is when it is 0. Itu masalah lah. Kan? 3 bulan kosong. 3 bulan kosong itu problem. Okay. Jadi tempoh masa 3 bulan untuk kita capai 5 orang itu satu tempoh yang panjang. Okay. Satu tempoh yang panjang yang boleh kita buat sebenarnya. Mau tak mau saja. Antara dapat 5 dengan dapat kosong tu ialah mau tak mau. Jiwa kita tadi tu. Dia bergantung pada jiwa tadi tu. Jiwa tu nak buat tak atau tidak buat. Rasa pressure ke rasa seronok. Engkau rasa pressure ke nak dapatkan 5 orang tu atau engkau rasa seronoknya aku nak dapatkan 5 orang ni kan. Tak sabar-sabar aku nak mula kan. So your heart feels fun, joy. Jiwa engkau rasa joy. Rasa seronok. Kan? Kalau ada alat yang boleh detect gelombang tu kan. Gelombang orang yang rasa seronok dengan gelombang orang rasa tertekan dia lain gelombang dia. Gelombang itu dapat detect, dapat dirasa oleh hati. Kan? Jadi bergelombang lah. Engkau kena keluarkan gelombang yang seronok, yang fun, yang happy bila buat kerja sponsoring. Okay, jadi itulah dia tuan-tuan ya. Jadi tugas kita yang tu. Nah, kalau kita buat kerja kita ni, kita akan dapat reward. Reward yang pertama dapat pahala tuan. Okay. Bila kita buat kerja kita ni, nak dapatkan 5 orang. Pertama, bila kita buat kerja kita itu, dah ada pahala yang kita dapat. Kerana niat kita tadi itu lillahi ta'ala.
Aku buat kerja aku ni, nak tolong sahabat aku ni kerana Allah. Dapat pahala, tuan-tuan. Aku nak bagi dia kebebasan ni kan. 5 kebebasan ni kerana Allah. Dapat pahala. Belum lagi dapat reward ni, dah dapat pahala dah. Okey, yang kedua kita dapat reward dari segi wang ringgit. Dari segi wang ringgit. Kalau satu bulan tuan-tuan dapat 5 duplikasi 5 sebulan. Dalam tempoh 10 bulan kita dapat 28 juta ringgit. Fast start bonus. Bonus fast start. Kalau semua orang buat kerja tu, 5 bawa 5 dalam 1 bulan. Duplikasinya begitu. Kelajuannya begitu. Bermakna 10 bulan dah ada income 28 juta. Modal cuma RM255. Rewardnya dalam bentuk fast start bonus. 28 juta ringgit. Kerja engkau bawa 5 je. Tapi mesti dalam bentuk jemaah. Bukan engkau seorang. Engkau seorang 5. But jemaah engkau tu masing-masing mesti 5. Dalam 1 bulan. Okay. Jadi kalau engkau punya tim buat kerja itu bermakna 10 bulan engkau dah jadi multi-millionaire. Tak sampai setahun dah jadi multi-jutawan dah. 28 juta tu. Kan? Okay, matematik never lies. Matematik ni tuan-tuan. Ilmu hisab ni. Ilmu kira-kira ni. Okay. Kalau 2 bulan, kita dapatkan 5 orang, masing-masing tim kita ambil masa 60 hari untuk dapatkan 5. Maknanya, masa yang diperlukan untuk dapat 28 juta itu 20 bulan. Sama 28 juta tapi 20 bulan. Tadi 10 bulan. Yang ni 20 bulan. 2 kali ganda lah masa dia. Temponya itu. Okey. Jadi ini bonusnya. Tapi yang pentingnya tuan-tuan ialah ingat pangkat diamond tu. At the end of the day, in the nutshell, yang pentingnya bila aku nak capai diamond tu, 2 bulan tu, diamond itu pada 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan kita capai diamond. That is, dah capai dah apa yang kita nak. Income 40,000 a month. Okay, tapi yang saya tunjuk ni, ini nak tunjuk income fast start bonus. Bonus fast start itu. Dia boleh sampai 10 level. 10 level itu. Kita capai diamond, makan 10 level. 10 level kalau jadi macam ni, 20 bulan. 20 bulan dah tuan-tuan, jumlahnya 28 juta. Bonus fast start. Okay, tidak campur matrix, tidak campur matching. Tidak campur diamond pool. Belum campur lagi tu. Ini baru cerita fast start bonus. Bonus yang pertama. 3 bulan. 3 bulan ambil masa 30 bulan. Okay, kalau kita ambil masa 3 bulan nak capai 5 orang itu, masing-masing kita punya tim secara purata 3 bulan. Nak capai 5 orang, bermakna kita 30 bulan atau 2 tahun 5 bulan. Untuk kita capai 28 juta tu. Totalnya 28 juta. Okay, kita capai diamond dalam tempoh 15 bulan. Bermula dari situ kita dah makan diamond pool. Matching bonus kita dah makan 5 generasi diamond. 15 bulan je. Okay, jadi malam ni kita kena fikirkan ini tuan-tuan. Apa impact? Apakah kesannya apabila aku
Aku dan tim aku. Okay. Apabila aku dan tim aku buat kerja yang asas. Kerja asas itu ialah sponsor 5 orang. Okay. Sponsor 5 orang. Temponya sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke, tidak kisah. Yang penting engkau happy. Buat kerja tu happy. Jangan rasa tertekan kan. Happy. Jumpa si Hamida. Hamida, jom kita makan malam ni. Di mana tempat tu? Restoran apa tu kan? Buat appointment dengan gembira. Gumbira. Kan? Jumpa happy. Kan? Sambil makan-makan happy. Seronok. Cerita dengan seronok. Bahasa engkau tu, perkataan engkau tu, intonasi bahasa engkau tu seronok. Dia seronok. You can close. Tuan-tuan boleh menaja orang dengan rasa itu, rasa bahagia, rasa cinta, rasa kasih sayang. Bahasa yang keluar daripada bahasa lidah kita ni, dia akan keluar bahasa yang elok-elok. Bahasa yang power-power. Okay. Orang tanya apa? Macam mana nak sponsor orang? Kan? It is with your conversation. Dengan perbualan. Perbualan tu mesti lahir daripada jiwa yang cinta. Jiwa yang penuh dengan rasa cinta kepada manusia. Prihatin, caring. Kan, engkau akan bersembang dengan senyum, bersembang dengan happy kan. Intonasinya begitu, gelombang-gelombang yang happy. Senang nak close orang. Okay? Senang nak close orang. Macam itulah tuan. Okay, let it go. Let go. And let God. Dan orang kata let go and let God. Just be happy, be sincere. Ikhlas sampaikan kepada manusia. Sebab yang kita nak sampaikan benda yang elok. 5 freedom itu benda yang elok tuan. Kita nak sampaikan benda itu pada dia. Benda yang elok. Okay. Jadi buat apa engkau nak rasa pressure? Buat apa engkau nak rasa malu? Buat apa engkau nak rasa segan? Nak sampaikan live good itu. Tak perlu bantuan orang pun. Secara individu. Semua orang boleh sampaikan. About live good ini. Kan? So make it simple. Make it happy. Make it happy kan. Senang nanti orang, hari ini aku dapat seorang si Hamida join. Alhamdulillah. Yang buka hati itu bukan kau, yang buka hati itu Tuhan. Okay, yang membuka hati itu bukan engkau. Syukurlah, bersyukurlah tuan-tuan. Kalau orang tu nak join, bersyukurlah. Okay. Bermakna Tuhan yang buka hati dia tu untuk terima, untuk dia nak buat bisnes ni. Alright, rakan-rakan semua, malam ni itulah yang Sibu nak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni ada pahala untuk masing-masing. Pahala yang bercakap, pahala yang mendengar, pahala yang mengajar, pahala untuk yang belajar. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Alright, sampai sini saja.